Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan sedang mendengar rumah ngaji serampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung tadabbur kita dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 pada ayat ke-19 dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya menggunakan kitab almarhum Profesor Dr. Wabah Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan kita cuba mengambil pengajaran daripada tafsir yang tulis oleh beliau dan kita kaitkan dengan kehidupan seharian kita dan kita mengambil pengajaran bagi apa yang kita lalui sehari-hari, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang memegangnya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Sesungguhnya ia Maha melihat serta mengetahui akan setiap sesuatu. Dr. Wabah menulis di sini, tuan-tuan dan puan, minal barahin dallah ala qudratihi ta'ala annahu kama dhallala al-ardha lil insan dhallala al-hawa lit-tuyur. Bahawa Allah SWT, kalau kita lihat dalam ayat sebelum ini, iaitulah di mana Allah SWT menjadikan bumi sebagai zalulan, sebagai kemudahan bagi kita manusia. Dan dalam konteks ini Allah SWT menjadikan langit ataupun udara itu sesuatu yang easy, sesuatu yang fasilitatif untuk burung berterbangan. Dan Masya Allah, dengan akal dan ilmu yang Allah SWT kurniakan kepada kita manusia, manusia pun mampu membangunkan teknologi pesawat, helikopter dan sebagainya untuk terbang sama-sama, malah lebih tinggi lagi daripada terbangan burung-burung di udara. Dan tapi apabila kita balik kepada basic yang Allah SWT nyatakan di dalam ayat ke-19 ini, ma yumsikuhunna illa rahman, burung tu terbang dalam mengembangkan kepaknya dan juga menutup kepaknya. Dalam perbuatan seperti itu boleh terapung ataupun bergerak di udara. Dan hakikatnya siapakah yang memegang, yang menahan burung-burung ini daripada jatuh? Ma yumsikuhunna illa rahman. Allah SWT menggunakan khitab ataupun sebutan Ar-Rahman di sini. Dan kita telah tengok dalam sesi tadabbur surah Ar-Rahman yang lalu bahawa Ar-Rahman ini membawa maksud kasih sayang dan sama dengan Ar-Rahim. Namun Ar-Rahman ini secara umum ia adalah sifat pemurah Allah SWT kepada semua makhluk-makhluknya, manusia ataupun haiwan, tumbuhan dan sebagainya, dan tidak terhad kepada mereka yang beriman saja. Maksudnya yang tidak beriman pun Allah SWT kurniakan rezeki, kurniakan pelbagai nikmat kemudahan untuk hidup, kemudahan ilmu, kemudahan oksigen, makanan, muka bumi, langit dan sebagainya. Allah SWT sediakan, berikan untuk kemudahan sekalian manusia, tak kira beriman ataupun tidak, termasuk juga kepada para haiwan, tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh, dan dalam konteks ini burung-burung untuk terbang di langit, untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat mencari rezeki dan sebagainya. Dan inilah sifat Ar-Rahman Allah SWT. Allah SWT memberikan nikmatnya kepada semua, tak kira yang Muslim ataupun bukan, yang mukmin ataupun bukan, maupun manusia ataupun yang bukan manusia, termasuk haiwan dan tumbuhan dan sebagainya. Masya Allah, apabila kita tengok ayat ni, tuan-tuan dan puan, kat sini menunjukkan kekuasaan Allah
Subhanahu wa ta'ala di dalam Allah SWT memberikan kita pilihan untuk kita berbuat sesuatu dengan ikhtiar kita. Dr. Wabah menyebut lagi tuan-tuan perempuan di dalam tafsir beliau ini bahawa wa fil ayah dalilun ala anna al-af'al al-ikhtiyariyati lil 'abdi makhluqatun lillahi ta'ala, bahawa ayat ini menunjukkan dalil bahawa perbuatan itu diputuskan ataupun ditentukan oleh makhluk itu sendiri, namun Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan waqad adhafahullahu taala ila nafsihi, segala perbuatan hamba-hamba atau makhluk itu diletakkan penghujungnya ataupun hakikatnya bahawa Allah SWT yang mengizinkan. Dalam konteks burung ini tuan-tuan perempuan, contohnya burung inilah yang decide nak pergi ke mana, nak keluar, nak terbang, nak mendarat, nak pergi ke satu tempat, nak balik ke sarang, dan Allah SWT mengizinkan semua itu berlaku atas kuasa Allah SWT. Namun choice ataupun decision making adalah pada makhluk itu. Dan kita juga ambil ibrah tuan-tuan perempuan, kita juga begitu. Kita nak buat apa dalam sehari-hari, ini adalah juga salah satu prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa apa yang kita buat adalah keputusan kita. Kita buat benda baik, kita buat benda jahat, kita buat ibadat, kita buat maksiat, itu semua keputusan kita. Jangan sampai kita berprinsip bahawa kalau aku buat jahat, sebenarnya Allah yang dah tentukan, Allah yang dah takdirkan aku buat jahat, Allah yang takdirkan aku jadi pencuri, Allah yang takdirkan aku jadi penghisap rokok, Allah yang takdirkan aku jadi seorang yang pecah amanah. Itu adalah pegangan yang salah. Itu bukanlah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa kita yang ada power of decision making. We decide. Kita tentukan kita buat apa hari ini. Kita yang memilih sama ada nak buat yang baik ataupun nak buat yang jahat. Apabila masuk waktu solat, kita yang memilih untuk nak solat ataupun tak nak solat. Apabila berdepan dengan sesuatu maksiat, kita yang memilih kita nak join ataupun kita nak move away, kita nak pergi, elakkan diri daripada tempat maksiat ataupun aktiviti maksiat tersebut. Jadi semuanya atas kita tuan-tuan perempuan. Sebab itulah kita perlu dalam kita melalui hidup kita sehari-hari ini, kita perlu sentiasa beringat atas apa yang kita buat. Kalau kita sambung dalam ayat yang seterusnya tuan-tuan perempuan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal laju fi utuwi wa nufur. Siapa yang menjadi tentera bagi kamu, yang menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Allah SWT sekali lagi dalam ayat ke-20 ni, Allah SWT menggunakan sifatnya Ar-Rahman, bahawa Allah SWT Maha Pemurah yang akan memberikan pertolongan kepada manusia, makhluk yang mukmin, yang bukan, yang manusia, yang haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Sebenarnya orang kafir itu tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terperdaya, fi ghurur, terperdaya dengan pengaruh syaitan. Dan ayat ke-21, atau siapa yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya. Tidak ada siapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu, kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Kita ni tuan-tuan perempuan, kita kerja, alhamdulillah dapat rezeki, kita berkahwin, alhamdulillah dapat anak, kita beraktiviti, kita berusaha untuk sesuatu dan membuahkan hasil. Semua itu adalah betul kita yang decide untuk berusaha buat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hasil ataupun sesuatu output daripada apa yang kita nak buat. Namun hakikatnya yang memberikan, yang mengizinkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang menolong kita apabila kita melakukan sesuatu, dan Allah lah yang memberikan kita rezeki apabila kita berusaha mencari rezeki dan sebagainya. Dan dalam ayat ni Allah SWT, ayat ke-20 ni, Allah SWT sekali lagi menggunakan sifatnya Ar-Rahman, iaitu Allah SWT memberikan pertolongan, memberikan rezeki kepada semua sekali. Baik yang buat maksiat pun ada rezeki untuk dimakan, malahan kadang-kadang jadi kaya. Ramai antara kita tuan-tuan perempuan yang menjadi
contohnya menjadi popular ataupun famous disebabkan perkara salah yang kita buat, dan kerisauan juga bagi anak-anak muda sekarang di mana mereka melakukan sesuatu yang agak pelik, yang 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 tidak senonoh di media sosial semata-mata untuk menaikkan rating dan menaikkan jumlah followers. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan sebab kita memilih apa yang kita buat dan kita terlalu menggadaikan prinsip dalam pada nak mengejar populariti. Dan memang Allah SWT berikan kepada mereka yang berbuat dosa, berbuat maksiat, besar rezeki mereka, murah rezeki mereka. Kadang-kadang orang yang taat itulah, yang mengelakkan maksiat itulah yang sempit rezekinya. Namun Allah SWT bersifat Rahman, Allah SWT bagi. Kepada yang tak beriman, kepada yang kufur, kepada yang berbuat dosa pun Allah SWT bagi juga. Namun kita tahu kita ada akhirat nanti di mana segala perbuatan kita akan dibalas oleh Allah SWT. Kalau saya boleh sambung lagi ayat ke-22 tuan-tuan dan puan, faman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, maka adakah orang yang berjalan secara ataupun pada jalan yang tidak betul menyebabkan dia tersungkur di atas mukanya boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata. Ini adalah perjalanan kita tuan-tuan dan puan. Al-Quran menjawab persoalan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita ni nak hidup ni kenapa? Kenapa kita lahir dekat muka bumi ni? Allah SWT telah memberikan kita panduan bahawa kita ada future target, iaitulah kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka apabila kita menempuhi jalan kehidupan di dunia ini, kita kena pastikan bahawa kita bukan jalan secara yang tidak betul yang menyebabkan kita selalu jatuh. Kita mestilah berjalan dengan steady berdasarkan guidance yang Allah SWT telah berikan dalam Al-Quran dan panduan yang Allah SWT berikan melalui Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Guidance yang menjadikan kita boleh berjalan dengan betul. Kita berjalan setiap hari dalam kehidupan kita di dunia untuk kita target kepada kehidupan abadi yang bahagia, yang sejahtera di akhirat nanti. Kita nak berjalan secara, walaupun ada orang yang kita nampak hidupnya senang, tapi belum tentu jalannya itu elok, sebab dia berjalan ataupun melalui kehidupan ini dalam keadaan derhaka ataupun maksiat kepada Allah SWT. Jadi itulah kita tuan-tuan perempuan, kita membaca surah Al-Mulk setiap malam ini, kita sentiasa reset minda kita. Aku nak berjalan atas kehidupan dunia ini dengan jalan yang elok, jalan yang betul, dia tidak jatuh, tidak tersungkur. Seperti mana dalam yang disebutkan dalam ayat ke-22 ini. Apabila kita baca ayat ini, afaman yamshi mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kita nak berjalan yang macam inilah, yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Bagaimana? Dengan mengikut panduan yang Allah SWT berikan. Sebab itulah kita kena tadabbur Al-Quran. Kita nak tahu apa yang Allah SWT expect kita untuk buat di dunia ini, dan macam mana kita nak menempuhi journey kita di dunia ini dengan kita katakan regulated, dengan cara yang Allah SWT telah hadkan. Kita tidak terjebak, kita tidak terpesong kepada mana-mana perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ini kita baca surah Al-Mulk setiap malam ni, kita memperingati diri kita dan kita sentiasa revisit balik apa kita buat, dan dia boleh guide decision making kita. Kita yang pilih nak buat baik atau nak buat yang tak baik, Allah SWT pada hakikatnya mengizinkan. Kalau kita buat tak baik pun Allah SWT izinkan. Sebab itu adalah af'alul ibad, adalah choice kita, dan kita bertanggungjawab dan kita responsible, kita accountable, kita akan dibalas dengan dosa dan dengan balasan buruk di akhirat nanti, kalau tidak pun di dunia. Dan kita sendiri mesti memilih untuk berbuat perkara yang baik supaya kita mendapat redha Allah dan kita berjaya mencapai kesejahteraan di akhirat nanti. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan perempuan, kita cuba sentiasa ingat apabila kita baca surah Al-Mulk, kita recall, kita amati kita amati ayat ini, dan kita cuba sentiasa tengokkan adakah kita ada terpesong, adakah kita ada terjebak dengan dosa. Maka kita sentiasa berhati-hati dalam menempuhi kehidupan kita, journey kita,
yang menuju ke arah akhirat nanti, di mana itulah dia tujuan kita utama untuk kita mencapai kesejahteraan di sana. Jadi saya sudahi setakat ini dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.